Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu nasta'inuhu nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazna was-sa'ba idza syi'ta sahla wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Hadirin sekalian jemaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada malam ni kita dapat bertemu. Tuan-tuan semua sihat tu? Kenapa ramai sangat malam ni tuan-tuan? Hujan kot tu. Selalu ada yang ada tu. Siapa nama tu? Haji apa? Selalu ada tu. Haji Hamid eh? Haji Hamid mana? Umrah. Oh, kurang sihat. Tak apa. Jadi alhamdulillah hujan kot tu. Tu, biasanya ramai ni. Ni pun okey lah 2, 4, 6, 7. Orang perempuan mungkin ada 20 orang ada kot tu. Tak nampak tu. Baik, tak apa tuan-tuan. Ni ramai lah ni tuan-tuan. Lebih pada 3 ramai jamak. Tuan-tuan, kita berhenti di mana tuan-tuan? 78 Al-Muta'ali kan? Al-Muta'ali. Qala musannifu hafizahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fid darain. Kata pengarang, nama Allah yang ke-78 Al-Muta'ali, yang maha tinggi. Allah maha suci daripada sebarang kekurangan dan keaiban. Jadi maha tinggi Allah ni maknanya tidak ada kekurangan, tidak ada kerendahan, tidak ada kehinaan. Dunia ni tuan-tuan, yang paling sempurna adalah Allah Azza wa Jal. Puncak kesempurnaan, puncak keindahan adalah Allah Azza wa Jal. Adapun makhluk yang paling mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi Muhammad juga makhluk, dijadikan oleh Allah Azza wa Jal. Nabi Muhammad juga terbatas sebagai manusia. Ada kemampuan yang terbatas sebagai manusia. Yang paling mulia, yang paling agung, yang paling sempurna adalah Allah Azza wa Jal. Jadi Muta'ali ni maksudnya yang maha tinggi. Tinggi ni adalah tinggi darjat. Tinggi darjat dan kedudukan. Tinggi darjat dan kedudukan dan keagungan. Dia samalah maksud Muta'ali, Azim, Al-Kabir. Maksudnya maha agung, maha tinggi. Jangan silap. Ada satu golongan yang kita panggil Wahabi tuan-tuan. Selalu orang sebut Wahabi. Antara pegangan Wahabi yang agak berbahaya lah, yang bercanggah dengan pegangan majoriti umat Islam. Muta'ali ni banyak Wahabi anggap bukan tinggi kedudukan, keagungan, bukan. Ni kita tengok hurai ni, maha suci daripada sebarang kekurangan dan keaiban kan. Tapi Wahabi dia tak terangkan macam tu. Kebanyakannya Wahabi di hurai tinggi ni tinggi betul. Tinggi duduk atas. Tinggi kat atas. Makna dia macam kita duduk sini, siling ni atas kita, tinggi. Pokok petai tinggi lagi. Tiang elektrik tinggi lagi, apa? Pencawang lagi tinggi. KLCC lagi tinggi. Allah paling tinggi. Dia fikir lagu tu. Langit pertama tinggi, langit kedua lagi tinggi, langit yang ketiga lagi tinggi. Jadi Wahabi punya, kita tengok aja Wahabi tua ke muda ke, sama aja depa. Saya tengok sebahagian depa lah tuan-tuan, yang saya tengok begitulah dihurainya. Tinggi Allah ni tinggi duduk kat atas. Makna dia kalau kita naik atas langit pertama, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Sidratul Muntaha, Arash itu, lepas Arash itu Allah. Jadi atas, betul-betul atas.
hakiki. Bukan itu makna dia tuan-tuan. Sebab atas, bawah, kiri, kanan ni tuan-tuan, ni alam kita. Ni alam kita. Alam barzah lain. Alam barzah, atas dia tak sama dengan kita. Betul tak? Sebab kita tahu ni kita atas, mesti kita bawah ni ada graviti. Betul tak? Itu pun bumi bulat. Kita duduk dalam bumi ke atas bumi tuan-tuan? Atas ke dalam bumi? Kita duduk atas bumi. Tapi baru ni viral Ustaz Kazim. Tengok video Ustaz Kazim. Saya hormat Ustaz Kazim, tapi Ustaz Kazim sebut sebenarnya matahari bukan bumi keliling matahari, matahari yang keliling bumi. Ustaz Kazim sebut, ada tengok. Ada orang duk viral. Lepas tu dia kata sama bulan. Bulan betul lah. Jadi Ustaz Kazim sebut bumi apa? Kemudian kita berputar di apa? Bumi berputar kan, keliling matahari. Laju dia 1700 km per jam kot. Ustaz Kazim kata awak kita tak terbang ke angkasa lepas. Jadi eloknya kita janganlah komen benda yang bukan ahli tuan-tuan. Eloknya lah. Yang pertama, matahari memang bergerak pun. Wasyamsu tajri li mustaqarril laha. Memang bergerak. Tapi matahari bergerak bukan keliling bumi. Matahari bergerak, dia mengelilingi bintang yang lebih besar, iaitu bintang Vega. Faham no? Jadi siapa yang kata matahari keliling bumi, mana ada sebut dalam Quran? Mana sebut dalam hadis? Orang yang kata matahari keliling bumi ni siapa? Gereja tuan-tuan dulu. Gereja. Ketika di Oxford, kalau tuan-tuan ada duit pergi Oxford lah. Lepas tuan-tuan pergi Mekah, Madinah, pergi Oxford. Di UK, United Kingdom kan. Tetapi di sana ada tempat-tempat yang dipertanda. Ada puluhan saintis yang dibakar sebab berbeza dengan gereja. Gereja dalam kitab Bible dan gereja mengatakan bumi, matahari yang keliling bumi. Itu gereja yang sebut. Jadi antara saintis zaman dulu, astronomi kan, antaranya Galileo Galilei. Dah ramai lagi lah geng-geng dia tuan-tuan. Mereka ni kena kumpul ramai-ramai, bakar hidup-hidup kerana mempertahankan teori. Malulah kita umat Islam tuan-tuan. Betul tak? Nak mempertahan, nak sebut benda yang benar pun tak berani. Betul tak? Galileo Galilei dan saintis-saintis ni tak tarik kenyataan. Sebab itu penemuan mereka. Bukan bumi yang ini kerana amanah ilmu tuan-tuan. Galileo Galilei bukan orang Islam. Dia Kristian. Tapi pendapat dia bercanggah dengan gereja. Gereja tangkap dia, bakar hidup-hidup. Tuan-tuan pergi Oxford, dia petanda tempat di mana puluhan saintis dibakar hidup-hidup. Jadi tuan-tuan, tidak ada dalam Quran, dalam hadis sebut matahari keliling bumi. Mana ada? Dalam Quran sebut matahari bergerak. Memang bergerak pun. Dia mengelilingi bintang yang lebih besar. Jadi berlakunya siang dan malam kerana bumi berputar di atas paksinya. Boleh lah. Tapi ada orang tanya, kenapa bumi berputar laju, kita tak terbang ke angkasa lepas? Bumi dia besar tuan-tuan. Betul tuan-tuan? Benda besar dengan benda kecil tuan-tuan, kalau dia laju dia tak sama. Betul tak? Basikal kalau 200 km per jam terbang basikal. Ferrari tak rasa apa. Betul tak? Motor besar tak rasa apa lain. Bumi besar. Yang kedua, bumi ni ada graviti. Betul tak? Pas itu kita duduk, ada graviti kan. Tu kita boleh hidup. Kita tak terbang macam tu. Bukti je lah orang naik angkasa terbang tuan-tuan. Sebab tu satelit apa semua dia tak terbang. Dia ada graviti tuan-tuan. Yang seterusnya tuan-tuan, di ruang angkasa mana ada angin? Betul tuan-tuan? Tu orang sebut kalau bergerak laju, terbanglah kita. Luar angkasa mana ada angin? Angin ni dalam bumi tuan-tuan. Dalam lapisan atmosfera bumi. Tak apalah tuan-tuan, tapi saya agak bahayalah kenyataan yang kita ungkap. Nanti tengok orang tengok Islam, orang nampak lekeh tuan-tuan. Kenyataan kita sama dengan gereja dulu tuan-tuan. Gereja dulu lah. Gereja dulu. Sampai dibunuh ramai saintis. Itu bukan kenyataan ulama, bukan dalam Quran, dalam hadis. Itu kenyataan pihak gereja. Jadi bumi ni bulat tuan-tuan. Kita duduk atas bumi. Nah, bumi. Dan di bumi ada graviti. Jadi atas ni mana? Sini atas, sini atas, sini atas, sini atas. Itu ya tuan-tuan. Semua atas. Sebab tu puak-puak Wahabi tuan-tuan, kalau tuan-tuan tengok di internet, ramai juga pendakwah mereka kata bumi bukan bulat, bumi ni datar. Alhamdulillah Ustaz Kazim tak sebut tu. Kalau Ustaz Kazim sebut, tak cantik lah tuan-tuan. Ya, memang geng-geng bumi datar ni. Puak-puak Wahabi, tuan-tuan boleh tengok sampai sekarang di Indonesia, dia pun anggap bumi ni datar. Bumi datar, bukan bulat, bumi datar.
Pasal apa dia berkata bumi datar, kita duduk atas bumi? Pasal nak kata Allah ke atas. Kalau bumi bulat, ni duduk atas, duduk atas, duduk atas, duduk atas. Sini Allah, sini atas, 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 atas. Tuan-tuan faham maksud saya? Faham? Sebab tu mereka tak dapat terima kenyataan tu. Walaupun sekarang ni dah ada dah bukti jelas dah tuan-tuan. Betul tak? Dah ada satelit dah pun. Orang dah boleh naik ke langit dah tuan-tuan. Orang boleh tengok bumi ni bulat. Malah pakar, antara pakar dalam bidang saintis Islam, pandai bab-bab agama dan sains ni, antaranya Dr. Zakir Naik. Dia pun sebut bumi ni bulat. Dalam Quran sebut yukawwirul laila 'alan nahar wa yukawwirun nahara 'alal lail. Allah Taala lah yang meliputi malam kepada siang, siang kepada malam. Yukawwir ni macam kita pakai serban. Tuan-tuan pakai serban kan? Ni yukawwir. Maksudnya malam meliputi bumi ni seperti mana tuan-tuan lilit serban atas kepala tuan-tuan. Quran sebut, tapi secara tidak langsung. Boleh jadi tuan-tuan jangan silap lah. Bukan maha tinggi di sini, maksud dia tinggi atas. Oh, langit pertama, dua, tiga. Jadi tuan-tuan, kita tak pernah menganggap mulia kerana duduk di atas. Betul ya tuan-tuan? Adakah orang yang duduk tingkat satu, adakah orang yang duduk tingkat dua lebih mulia daripada orang tingkat satu? Tak tuan-tuan, betul tak? Itu bukan mulia, bukan ditentukan kita duduk tinggi mana. Kalau tingkat 2 lagi mulia pada tingkat 1, tingkat 10 lagi mulia pada tingkat 2. Kalau macam tu naik kapal terbang, siapa pernah naik kapal terbang? Ramai pernah naik. Maksudnya kita mulia, kita pernah duduk atas kapal terbang. Orang yang duduk bawah tak mulia. Tuan-tuan, adakah kita puji Allah pasal tinggi hissi? Ni tak masuk akal tuan-tuan. Kita tak puji orang duduk atas pokok petai pasal dia tinggi. Kita tak puji. Tak puji tuan-tuan. Kita tak puji orang naik kapal terbang tak. Tapi kita puji ni tinggi keagungan dan kedudukan tuan-tuan. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Kita baca dalam sujud kan. Maha suci Tuhan yang maha tinggi. Tinggi kedudukan dan keagungan. Tidak ada kekurangan. Itu makna dia. Bukan tinggi sungguh ke atas. Boleh jadi tuan-tuan, sekarang ni kita duduk alam kita nah. Alam kita. Alam kita atas langit pertama ni alam kita. Alam kubur lain pula. Kita pun tak tahu tinggi dia belah mana. Betul tak? Macam mana dia punya kedudukan, tinggi dia. Alam malaikat lain, alam jin lain. Kita tak dapat trace alam jin dan malaikat. Ada alat canggih lagu mana pun tak dapat. Ni yang atas kiri kanan ni, ini alam kita sekarang. Alam akhirat lain pula. Dan Allah Ta'ala tidak terikat dengan masa dan tempat. Boleh lah. Masa dan tempat Allah Ta'ala tak terikat. Boleh tuan-tuan. Sebab tu saya tengok ada satu ustaz, dia macam Wahabi lah tuan-tuan. Orang tanya dia, dia kata Allah Ta'ala memang kat atas kat atas zat Allah. Kita duduk sini, zat Allah kat atas. Dan ni mana Allah atas? Duduk atas sana. Orang tanya ustaz, adakah patut ni alam kita tuan-tuan? Betul tak? Adakah patut kita jadikan Allah duduk dalam alam kita ni? Alam makhluk? Betul tak? Allah Ta'ala tak terikat dengan masa dan tempat. Orang tanya ustaz tu. Kata ustaz, masa Allah Azza wa Jal berkata-kata dengan Nabi Musa alaihi salam di Bukit Tursina, Allah Ta'ala turun. Adakah arash kosong? Arash tuan-tuan, arash. Paling makhluk paling besar. Jadi bila Allah berkata-kata dengan Nabi Musa alaihi salam, adakah arash kosong? Kat atas tu kosong. Allah duduk atas arash, jadi turun ke bawah. Jadi kata ustaz ni, orang panggil Maulana tuan-tuan. Tak tahu Maulana ni pun duduk Perak kot. Dia kata, ya kosong. Maksud dia Allah Ta'ala duduk kat atas, lepas tu dia turun kosong. Subhanallah, hang jadikan Allah duduk di alam kita. Sedangkan Allah Ta'ala tak terikat dengan masa tuan-tuan. Tempat pun tak terikat. Kita yang duduk dalam masa. Di sisi Allah dulu, kini, selamanya sama tuan-tuan. Sebab tu malam Isra' dan Mi'raj, Nabi tengok. Tuan-tuan buat ceramah Isra' Mi'raj kot. Ada buat tak buat? Tak buat. Tuan-tuan, Rasulullah SAW bila tengok dalam syurga banyak orang miskin. Tengok dalam neraka banyak orang perempuan. Betul tak? Orang perempuan ni ramai, jadi ramailah masuk neraka tuan-tuan. Orang miskin, makna dia apa? Banyak orang miskin yang diuji dan dia berjaya dengan ujian dan dia masuk syurga. Orang kaya sangkut lagi dihisap tuan-tuan. Tuan-tuan, sedangkan sekarang ni dah ada orang ke belum dalam syurga dengan neraka tuan-tuan? Mana ada lagi? Yang mati di alam barzah. Kiamat pun belum. Neraka lah ni kosong. Dalam syurga pun bukan ada orang tuan-tuan. Tak ada tuan-tuan. Ada ruh lah tuan-tuan. Ruh ada lah. Tak, orang tak masuk syurga neraka lagi.
Tapi Nabi pada malam Isra' dan Mi'raj, Nabi tengok orang kaya sedang dihisap. Sedangkan belum kiamat. Orang perempuan banyak dalam neraka, mana ada orang masuk lagi. Allah buka hijab Nabi SAW. Hijab ni nampak masa depan. Hijab di masa depan. Ni Allah Ta'ala boleh buka hijab kita, nampak esok lusa nak jadi apa. Boleh. Sebab masa di sisi Allah ni sama. Boleh lah. Jangan jadi letakkan Allah dalam tempat kita dan masa kita, tuan-tuan. Allah Ta'ala tak terikat dengan masa dan tempat. Satu lagi, tuan-tuan. Kita tak puji orang pasal duduk atas. Betul tak? Kita puji atas ni, atas kedudukan dan ketinggian, kehebatan. Besar, tuan-tuan. Kabir. Saya sebut kat tuan-tuan, kabir. Kabir pun sama, tuan-tuan. Kabir. Allah Maha Besar. Kita Allahu Akbaran. Allah Maha Besar. Kita tak boleh sebut Allah Maha Besar. Kedudukan, keagungan, kehebatan. Betul tak? Tapi puak-puak Wahabi dia kata bukan. Besar Allah ni saiz. Wih, ni bahaya, tuan-tuan. Ni akidah ni bahaya. Kalau surau, tuan-tuan, besar, masjid negara lagi besar. Oh, macam tu dia pegang. Kalau masjid negara besar, Masjidil Haram lagi besar. Kalau Masjidil Haram besar, bumi lagi besar. Kalau bumi besar, matahari lagi besar. Yang paling besar Allah, tapi ada saiz. Ini tak patut, tuan-tuan. Betul tak? Kita menjadikan saiz. Ini bahaya, tuan-tuan. Tak sedar dalam masa akidah itu, akidah yang membawa kepada menyamakan Allah dengan makhluk. Baik. Jadi tinggi ni tinggi kedudukan, kehebatan, keagungan, tidak ada kekurangan. Kemudian yang ke-79, Al-Bir, yang maha membuat kebaikan. Maknanya dia Allah, Tuhan yang paling banyak buat kebaikan pada kita. Sebab tu kita kena bersyukur banyak kebaikan yang kita dapat. Walaupun kita tak minta, tuan-tuan. Kita tak minta hidup di dunia, Allah hidupkan kita. Kita tak minta pun ada penglihatan, Allah Ta'ala bagi. Kita tak minta pada Allah pun nak boleh hidup udara, Allah Ta'ala bagi. Kita boleh mendengar, kita tak minta, Allah Ta'ala bagi. Kita tak minta pun ada buah pinggang, Allah Ta'ala bagi buah pinggang. Kita tak minta pun boleh bercakap, Allah Ta'ala bagi. Allah pun Ta'ala punya kebaikan, tuan-tuan. Sebelum kita minta, Allah Ta'ala bagi. Dan kebaikan Allah pada kita, tuan-tuan, ni maha baik lah. Al-Bir ni maha baik ataupun maha membuat kebaikan. Dan benda yang Allah Ta'ala bagi pada kita ni tak ada nilai, tuan-tuan. Tak boleh dinilai dengan wang ringgit. Contohnya mata, tuan-tuan. Kalau orang nak cungkir mata tuan-tuan dua-dua, nak bagi 10 juta, tuan-tuan nak bagi tuan 10 juta, tapi dua mata dia cungkir. Tuan-tuan nak tak mau? Mata kita tak ada nilai, tuan-tuan. Tak boleh dinilai dengan harta. Ataupun ada orang nak bagi pekak kita, pekak. Tapi dia bagi kita 25 juta, tapi hang pekak. Tuan-tuan nak? Tuan-tuan tak mau. Tak ada nilai ni. Tapi jarang kita perhatikan. Ataupun orang nak potong lidah kita ke, tuan-tuan. Dia nak potong lidah kita, nak bagi kita 10 juta. Kalau orang terima, tu teruk sangat lah, tuan-tuan. Apa guna duit 10 juta kalau nak cakap pun tak boleh. Tak pun potong telinga, tuan-tuan. Potong telinga. Uduh lah, tuan-tuan, kalau orang potong telinga. Buah pinggang, jantung, tak ada nilai, tuan-tuan. Tuan-tuan tahu ada orang yang ganti jantung dengan jantung babi tu kan. Mati dah pun. Betul tak? Matilah. Mati minggu lepas. Hari Khamis minggu lepas pagi mati. Ada orang Amerika kan yang jantung dia guna jantung babi kan. Matilah. Jadi tuan-tuan, tak ada nilai yang Allah Ta'ala bagi ni. Allah Ta'ala maha baik. Antara nikmat yang kita tak perasan apa, tuan-tuan? Nyawa, tuan-tuan, nyawa. Ni antara nikmat kita sebelum kita nak merungut hidup kita ni. Bila kita buka mata, ingat kita ni masih hidup. Ya, tuan-tuan. Sebab kalau tuan-tuan mati, habis semua. Mati, habis semua. Pasal apa? Bila ditanam, bila mati, kita tanam, mata kita pun habis, dimakan tanah. Telinga kita pun dimakan tanah. Buah pinggang kita pun dimakan tanah. Muka kita yang cantik pun dimakan tanah. Jantung, hati, buah pinggang, semua dimakan tanah. Kalau mati, habis semua, tuan-tuan. Bini kita jadi janda, boleh jadi dia kahwin lain. Harta kita bukan kita punya lah, betul tak? Kalau mati, harta bukan kita punya.
Orang tanam kita tu lah, berapa kaki ke dalam ya tuan-tuan. Itu yang ada. Harta kita bagi kat orang, rumah kita ambil kat orang. Tuan-tuan, nyawa tu tuan-tuan. Kawan saya duduk selama mati tuan-tuan. Tahun lepas. Umur 34, muda lagi tuan-tuan. Saya lama tak dengar berita, dengar mati ya tuan-tuan. Tahun lepas. Sebab sihat dia kecil manis tinggi, buah pinggang rosak. Jadi buah pinggang tu dah rosak kronik lah. Jadi tak dapat diselamatkan. Rumah dia pun tak jauh tengah jalan dekat-dekat lah ni tuan-tuan. Jalan nak ke mana? Jalan nak ke Sungai Siputih tu kan, Sungai Bayu kan, situlah. Jadi disebabkan dah kronik, dia pun matilah tuan-tuan. 34 matilah. Bila mati habis semua tuan-tuan. Segala nikmat kita habis langsung. Malah bila dah mati tak boleh nak beramal lah tuan-tuan. Betul tak tuan-tuan? Tak boleh nak sebut subhanallah lah, tak boleh nak tahajud lah, tak boleh nak minta ampun dah. Tapi apa ramai orang tuan-tuan, dia bangun, dia sedang dihidup, tapi dia duduk merungut. Betul tak? Itu tak kena, ni tak kena. Dia tak tahu kalau dia mati, nikmat yang dia merungut tu hilang semua. Nikmat yang ada kat badan dia pun habis semua, dimakan tanah. Tapi kita duduk merungut tuan-tuan. Antara nikmat yang kita tak dapat, nyawa tuan-tuan, yang kita masih hidup boleh tengok dunia ni. Tak minta Allah Ta'ala bagi. Tuan-tuan, jadi Allah Ta'ala maha buat baik. Yang paling banyak buat baik pada makhluk dia adalah Allah Azza wa Jal, iaitu yang banyak membuat kebaikan dan melakukan ihsan. Banyak Allah Ta'ala buat kebaikan. Tapi kita kena tahulah tuan-tuan, apa yang Allah Ta'ala buat, ada hikmah di sebalik dia. Betul tak? Semua ada hikmah di sebalik dia. Baik. Ada orang tuan-tuan tak ada anak. Betul tak? Kahwin lama tak ada anak, sedih. Ada orang tuan-tuan kerja tiap-tiap hari tapi rezeki tak banyak. Ada? Kerja penat tapi rezeki tak banyak. Ada tuan-tuan. Semua ada hikmah di sebalik dia tuan-tuan. Semua ada hikmah dia. Yang pertama, ujian bagi kita tuan-tuan. Yang kedua tuan-tuan, supaya kita bersyukur. Bila kita diuji, jangan tengok orang di atas, tengok orang yang di bawah. Yang ketiga tuan-tuan, rezeki kita ni ikut kerja kita masing-masing. Betul tak tuan-tuan? Saya cikgu pun cikgu juga. Inilah rezeki saya tuan-tuan. Betul tak? Kalau semua pakai jutawan, businessman tuan-tuan, siapa nak mengajar sekolah? Betul tak? Siapa nak mengajar sekolah? Kalau orang semua buat bisnes, siapa nak jadi mission rumput tuan-tuan? Siapa nak fikir sawit? Kalau semua pakai businessman, saya tak nafikan businessman kaya, saya tak nafi. Kalau semua pakai businessman, siapa nak uruskan dunia tuan-tuan? Betul tak? Semua sibuk dengan perniagaan. Semua pakai businessman, siapa nak jadi customer? Betul tak? Semua pakai peniaga. Allah Ta'ala jadikan dunia ni dah seimbang tuan-tuan. Jadi ingat, Allah Ta'ala zat yang paling banyak buat kebaikan. Kalau dalam hidup kita ni ada benda yang kita nak tak dapat, betul tak? Ada benda yang kita nak tak dapat, tuan-tuan, ingat nikmat Allah yang sangat banyak, yang kita pun terlepas nak bersyukur tuan-tuan. Sangat banyak. Kalau kita sedih ada benda yang kita tak dapat, ada orang banyak yang ada kat kita, orang lain tak ada. Betul tak? Nikmat yang kita banyak, kat orang lain tak ada. Dunia ni ujian tuan-tuan. Seterusnya tuan-tuan, yang ke-80, At-Tawwab, yang maha menerima taubat. Ia sangat menerima taubat siapa yang bertaubat kepadanya. Semua yang bertaubat. Tawwab, yang menerima taubat. Baik, apa makna taubat? Taubat daripada perkataan taba yatubu taubatan. Taba yatubu taubatan. Dalam Quran sebut, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang beriman, bertaubatlah kamu kepada Allah dengan taubat nasuha. Jadi taubat ni apa? Taubat ni maksud dia kembali. Taba yatubu taubatan, kembali. Dia dah bertaubat pada Allah. Makna dia apa? Dia telah kembali pada Allah. Lihatlah. Dia telah bertaubat pada Allah, dia telah kembali pada Allah. Kembali daripada maksiat kepada taat kepada Allah. Itu makna taubat. Kembali kepada ketaatan kepada Allah. Dan taubat, dia ada taubat nasuha. Kalau tak taubat nasuha, tak diterima. Taubat nasuha ni taubat yang telus, murni, baru diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Ada taubat tak diterima, tapi dia taubat tapi tak diterima. Ada. Firaun kan taubat, betul tak? Firaun taubat. Dia taubat tuan-tuan, taubat sungguh. Tuan-tuan baca dalam Quran, Firaun bila dia tengok, bila dia masuk dalam laut,
Dia duduk laut kan dalam. Kiri kanan dia dinding ayak. Kan ayak terbelah kan. Laut ni dalam tuan-tuan. Kiri kanan dia dinding air tinggi. Tinggi sungguh laut dalam kan. Mungkin puncak tu je. Bila sampai tengah laut dia takut. Walaupun tentera yang ada dengan dia masa tu ada 1 juta tuan-tuan, ramai. Sebelum masuk dia berani. Sebab asalnya Nabi Musa AS dia dah lintas laut dah. Nabi Musa AS dah lintas laut merah tu. Lintas dah ke seberang. Maka Nabi Musa AS nak ketuk balik supaya laut itu tutup. Kan laut tu terbelah 12 kan. Dia terbelah 12. Sebab Bani Israel ada 12 suku. Tok Wan sama Nabi Yaakob. Nabi Yaakob ada 12 orang anak. 12 orang anak Nabi Yaakob ni, Yusuf, Bunyamin ni semua ada keturunan. Jadi mereka berbangga dengan tok mereka lah. Padahal tok mereka tu semua anak Nabi Yaakob alaihi salam. Jadi Nabi Musa alaihi salam nak ketuk balik, nak tutup laut. Allah firman pada Nabi Musa alaihi salam, watrukil bahra rahwan innahum jundum mughraqun. Biarkan laut itu terbuka. Sebab apa? Tu belakang sana tu Firaun dengan tentera dia mughraqun, akan ditenggelam ke dalam laut. Jadi bila Nabi Musa nak ketuk tak jadi. Firaun bila sampai, Firaun tengok Nabi Musa alaihi salam dengan mengikut dia dah lepas. Maka Firaun kata apa? Mana dia ni power dia, betul tak kan? Sebab Nabi Musa dah lepas. Maka Firaun dengan sombongnya mengatakan, apa tengok, inilah aku punya power. Belah laut ni aku punya power lah. Pasal Nabi Musa dah lepas. Aku punya power belah laut ni. Saksikanlah. Kemudian Firaun mengarahkan tentera dia masuk. Tentera dia pun tak berani. Tentera pun ada tentera dia yang macam mereka pun tak percaya Firaun ni pun. Dia pun suruh tentera masuk. Tentera dia kata kat Firaun, tentera dia kata apa? Tuanku kan Tuhan. Tuanku masuklah dulu. Firaun dia tak mau masuk. Dia tahu dia murung, dia kelentong. Tapi bila depan tentera dia yang ramai ni, dia berkata, tuanku kan Tuhan. Tuanku masuklah dulu. Firaun jadi malu Allah macam ni. Kadang-kadang dalam hidup kita rasa malu Allah. Firaun ni penguasa besar pun menjadi malu Allah, tuan. Tak masuk, aku dah mengaku Tuhan. Nak masuk, aku tipu ya. Tapi malu punya tak pasal, tuan-tuan duk fikir macam mana nak buat ni, masuk jugalah. Dia pun masuk sampai tengah laut. Tentera dia pun tak semua masuk lah. Ramai dah masuk. Tentera dia kan ramai. Ada lagi berbaki di belakang tu. Jadi masa ditelan laut tu, bukan semua mati, ada yang berbaki nah. Ada yang berbaki. Yang berbaki itulah yang ambil jasad Firaun, kemudian mereka awetkan bubuh dalam piramid Giza tu. Nah, sebab tu dia tenggelam dalam laut, tapi jumpa dalam piramid Giza pada tahun 18 berapa tu, 1886 macam tu lah, jumpa dia punya mumia. Dia tenggelam dalam laut, tapi dia ambil, dia awetkan dia. Cerita ni lama, 2000 tahun lepas, tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, apabila sampai di tengah laut, dia rasa takut. Pasal apa dia takut? Pasal dia tipu. Dia tengok kiri kanan ada dinding ayak yang tinggi, jauh nun di atas tu dinding ayak. Dia tengok atas, dia takut. Dia sangat takut. Maka dia baru berkata, qala amantu alladhi amana bihi banu Israel. Aku beriman dengan Tuhan yang diimani oleh Bani Israel. Disebut dalam Quran, Allah Ta'ala rakamkan dia beriman dengan Allah akhir hayat dia. Tapi taubat dia tak diterima, dan dia taubat nasuha masa tu. Betul-betul dia taubat sungguh. Tapi kita tak panggil taubat nasuha lah. Sebab apa? Sebab Firaun masa tu dia yakin depan dia azab Allah, dia akan mati, betul tak? Sebab Firaun dah tahu sama ada dia taubat ke tak taubat, dia akan mati. Dan dia taubat tu sebab apa? Sebab dia tahu dia akan mati. Memang dia akan mati. Dia rasa dia akan mati lah. Laut tu akan telan dia. Memang dia dah hujung, nyawa dia di hujung tanduk dah. Kalaulah dia tak duduk dalam laut tu, taubat dia tak sebut lagu tu. Tuan-tuan faham tak? Kalau dia duduk atas darat, taubat dia takkan sebut aku beriman dengan Tuhan yang diimani oleh Bani Israel. Dia takkan sebut. Tapi disebabkan duduk dalam laut, dia tahu dah dia nak mati. Taubat dia tu kerana terpaksa. Tak? Dia terpaksa taubat, bukan pilihan dah, dia terpaksa. Supaya dia selamat. Allah Ta'ala tak terima taubat lagu tu. Taubat tak boleh terpaksa. Sebab tu taubat nasuha dia ada 3 syarat kan. Yang pertama apa tuan-tuan? Sebutlah dulu ni.
Pertama dia kena ayuqli anil maksiat, tinggal maksiat tu dulu. Kalau orang duk tikam ekor, tapi tiap kali tikam ekor, dia pergi tikam ekor, pergi singgah masjid, sembahyang taubat 8 rakaat, istighfar 1000 kali, tak jadi. Kecuali hang buang tiket ekor tu. Tak jadi. Siapa yang dia nak pergi berzina, pergi Thailand nak berzina, tapi dalam perjalanan tu dia bertaubat pada Allah, ampunlah dosa aku, tapi duk pergi lagi, taubat dia tak diterima. Kalau dia mati dalam perjalanan, dia mati dalam maksiat. Boleh lah, dia mati dalam maksiat. Sebab dalam perjalanan nak pergi berzina, dia perjalanan tu pun dah kira dosa besar lah. Perjalanan itu perjalanan dosa besar menuju ke arah al-wasail hukmul maqasid. Jadi tuan-tuan, taubat pertama kena tinggal maksiat tu, tinggal terus 100%. Tidak ada harapan untuk kita ulang pada masa akan datang. Kalau terjebak, taubatlah balik tuan-tuan. Tapi masa taubat tu memang kita 100% tak maulah kembali. Yang kedua apa? Ayandama ala fi'liha, dia mesti menyesal. Mesti menyesal. Kalau dia tak menyesal, tak ada apa, biasa. Tak ada menyesal pun. Biasa orang muda berzina ni. Yang tu hang istighfar 1,000,000 kali pun tak diterima. Mesti ada penyesalan dalam hati, tak patut aku buat benda ni. Tidak, tak patut. Tak ada penyesalan, istighfar 100 juta pun tak jadi. Dia mesti ada penyesalan. Yang ketiga, dia kena ada yang zima alla ya'uda ilaiha. Dia kena berazam, dia takkan kembali dah. Kena ada azam. Azam betul-betul tak nak buat dah. Baru jadi. Tapi kalau dalam hati dia, kalau ada peluang nak buat lagi, tak jadi taubat. Boleh lah. Sekali pun dia semayang taubat 1000 rakaat, tak jadi tuan-tuan. Kena ada 3 tu. Ia sangat. Jadi taubat nasuha ni, siapa bertaubat Allah Ta'ala terima. Innallaha at-tawwabur rahim kan. Innahu huwat tawwabur rahim. Allah Ta'ala penerima taubat, lagi maha penyayang, besar lagu mana pun dosa. Baik tuan-tuan, untuk tuan-tuan mendapat pengampunan Allah ni, dia ada 3. Dalam hadis Nabi SAW, Allah Ta'ala sebut dalam hadis Qudusi, kata Allah, ya bani Adam, innaka ma da'awtani wa rajautani ghafartu ala ma kana fika wa la ubali. Wahai anak Adam, ni syarat pertama untuk diterima taubat. Ya bani Adam, wahai anak Adam, innaka ma rajautani, sesungguhnya selagi mana kamu ni berdoa kepadaku, selagi mana kamu berdoa kepadaku, wa rajautani, dan kamu mengharap pengampunan, rahmat dariku, ghafartu laka ala ma kana fika wala ubali, pasti aku akan ampunkan dosamu banyak mana pun, aku tak kisah. Mesti dengan doa dan harap. Contohnya doa apa? Kita minta ampun kan, Allahumma ghfirli. Jangan sebut saja, kena ada harapan. Masa sebut Allahumma ghfirli, ya Allah ampunlah dosaku, dalam hati tu ada harap sungguh. Jangan sebut ya. Kalau sebut saja tak jadi tuan-tuan. Sebab doa ni dikenal dengan jiwa kan. Dengan jiwa, hadirkan jiwa semasa berdoa. Innaka ma da'awtani, selagi mana kamu berdoa, Allahumma ghfirli, berdoa wali walidayya, bagi kedua ibu bapa aku. Kalau boleh masa doa ni ingat mak ayah kita. Tuan-tuan, mungkin ada yang dah ada, mungkin ada yang dah tak ada. Masa doa tu, ya Allah ampunlah dosaku dan kedua ibu bapa aku, ingat, bayangkan muka mak bapak kita dulu. Kita harap sungguh Allah ampunkan dosa dia. Bukan sekadar minta kosong, harap dalam hati ni. Warhamhuma kama rabbayani saghira, dan kasihilah mereka berdua seperti mana mereka kasih aku waktu kecil dulu. Harap tuan-tuan, dalam jiwa ni harap ada. Itu syarat pertama. Ad-doa ma'ar raja, doa dengan penuh harapan. Itu syarat pertama untuk diterima taubat ataupun mendapat keampunan Allah. Yang kedua, Allah Ta'ala sambung lagi hadis Qudusi, kata Allah Azza wa Jal, ya bani Adam, law balagat dhunubuka anana as-sama' summa astaghfartani ghafartu laka ala ma kana fika wala ubali. Wahai anak Adam, sekiranya dosa kamu ni sampai ke langit, dosa banyak tuan-tuan, dosa banyak sungguh. Kalau nak tulis dosa kita ni Allah sampai ke langit tu, punya macam-macam dosa, penuh macam-macam dosa tuan-tuan.
Saya banyak dosa tuan-tuan. Macam-macam dosa kita ada tuan-tuan. Macam-macam tuan, tak terhitung dosa tuan-tuan. Wahai anak Adam, sekiranya dosa kamu ni sampai ke langit tu, sampai ke kaki langit, penuh dosa kita. Ini banyak lagu mana pun dosa. Summastaghfartani, kemudian kamu minta ampun. Mana dia apa? Banyak lagu mana pun dosa, jangan putus asa. Minta ampun padaku, ghafartu laka, aku akan ampunkan dosamu. Banyak lagu mana pun. Wala ubali, dan aku tidak kisah, kata Allah. Syarat yang kedua apa dia? Yang pertama tadi doa, ad-doa ma'ar raja, doa berserta dengan harap sungguh-sungguh. Syarat yang kedua al-istighfar, minta ampun, astaghfirullah, minta ampun. Mahma azumatiz dzunub, sekalipun dosa tu banyak tak tahu nak habaq, minta ampun juga, jangan malu, minta ampun. Minta ampun walaupun dosa kita sangatlah banyak. Syarat yang kedua, jangan malu, minta ampun. Syarat yang ketiga, last, kata Allah Azza wa Jal, ya bani Adam, law ata biqurabil ardi khataya summa laqitani la tusyriku bi syai'a la ataituka biqurabiha maghfirah. Wahai anak Adam, kalaulah kamu datang kepadaku, minta ampun pada Allah ni, dosa penuh bumi tuan-tuan. Banyak dosa tuan-tuan. Tadi dosa sampai ke langit. Ini kita bertemu dengan Allah ataupun kita datang minta ampun pada Allah ni, masa kita nak minta ampun pada Allah ni, dosa kita ni penuh bumi. Tapi walaupun kita datang pada Allah, minta ampun pada Allah, dosa kita penuh bumi sekalipun, summa la tusyriku bi syai'a, dan kamu tidak mensyirikkan aku. Tidak mensyirikkan Allah, sama ada syirik besar, sembah berhala, sembah Tuhan lain, ataupun syirik kecil. Dalam beramal ni riak tuan-tuan, betul tak? Dalam minta ampun ni riak, nak menunjuk tak mensyirikkan Allah. Aku akan datang kepadamu dengan pengampunan sepenuh bumi. Siapa yang minta ampun pada Allah sedangkan dosa dia penuh bumi, Allah Ta'ala menghadap kepada dia dengan pengampunan sepenuh bumi. Tapi syarat dia yang ketiga apa? Tidak mensyirikkan Allah, at-tauhidul khalis dia panggil, tauhid yang murni. Satu syarat yang ketiga, tauhid yang murni. Makna dia itu 3 syarat tuan-tuan nak dapat pengampunan. Doa ma'ar-raja, doa dengan penuh pengharapan. Yang kedua, al-istighfar mahma azimatiz dzunub, minta ampun sekalipun dosa tu besar sangat-sangat. Dan yang ketiga, tauhid yang murni. Jangan syirikkan Allah dengan syirik yang jelas, sembah berhala dan sebagainya, dan jangan syirikkan Allah dengan syirik yang khafi, riya. Habis tuan-tuan. Akan datang kita pi al-muntaqi. Haji Hamid sakit apa? Stroke. Oh betul. Tak apalah. Tak apa. Pencen aku Haji Hamid lah. Pencen lah. Kau belum ke? Ya mana? 60 apa umur ni? 70? 60 lebih? Nah apa? Sihat lagi tu. Tu ada ramai, alhamdulillah, tapi dah habis kuliah. Tapi okey lah tuan, makin ramai lah kuliah. Semayang banyak lah pahala tuan-tuan, lagi ramai. Baik tuan-tuan, tak apalah. Saya nak tanya sebelum saya lupa tuan-tuan. Bulan puasa lagu mana? Tazkirah tak ada? Okey, tak apa. Lepas ni kalau ada surau tanya, saya boleh bagi masa ni tuan-tuan. Tazkirah memang confirm tak ada. Tuan-tuan buat 23 kot. Bagus tuan-tuan, bagus. Kekalkan 23 sampai akhir tuan-tuan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al minna shaqiyyan wa la mahmura wa la mathuda wa sallallahu nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.